Ya, Alhamdulillah sudah penonton, kita kembali bersama segmen yang kita nanti-nantikan Bicara Belia, membawakan tajuk iaitu merubah gaya berfikir belia tentang kerjaya demi negara. Dan Alhamdulillah sudah pun bersama kita pagi ini Atul tetamu kita ya. Ya, silakan. Saya perkenalkan kepada audio penonton di sebelah kiri saya Yang Mulia Tuan Muhammad Zarif Zahiruddin bin Haji Persidi Ahmad, Pegawai Pembelajaran dan Pembangunan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, gembira mendengarkannya. Selesa dipanggil Tuan Zarif ni? Boleh? Ya, boleh. Okey, baik. Alhamdulillah ya. Pertama sekali, pagi ini mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama dengan kami berdua ni. Begitu juga penonton-penonton kita ni di rumah yang menyaksikan pada ketika ini ya. Satu tajuk yang menarik untuk kita dengarkan dan juga kongsikan bersama, merubah gaya berfikir belia tentang kerjaya demi negara. Banyak yang ingin dikupas mengenai dan perkara ini, dan masa pun kita ni dah banyak sebenarnya ni. Jadi apa kata terus sahaja ya kepada ruangan wawancara ini. Kalau menurut Tuan sendiri ya, apakah mentaliti yang diperlukan oleh seorang belia itu? Mungkin boleh dikongsikan. Ada kaitannya juga dengan tajuk kita pagi ini. Silakan Tuan Zarif. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Jadinya bagi pendapat saya ni ada dua lah mentaliti yang diperlukan oleh belia ni. Yang pertama adalah growth mindset. Yang kedua outward mindset. Growth mindset ini adalah satu kepercayaan sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain tentang kecerdasan minda kita dan kebolehan. Yang barang itu boleh kita tingkatkan melalui yang pertama, usaha. Yang kedua juga pembelajaran. Itulah yang mentaliti yang pertama. Yang kedua ni jarang orang cakap ni. Outward mindset. Mentaliti ini kan ia memikirkan orang sekeliling kita. Yang orang ini, durang pun ada juga keperluannya, ada cabarannya, dan juga durang pun ada objektif sendiri. Dan dengan itu, apa saja keputusan yang kita buat atau aksi yang kita buat akan memberi impak. Sama ada impak atau positif ataupun negatif. Itulah sejarah generalnya lah dua mindset itu. Tapi di Brunei selalu kita dengar growth mindset ni, selalu didengarkan lah. Sama ada orang mempraktikkan barang itu atau minta atau cerita yang lain. Tapi yang paling penting bagi saya, growth mindset ini tidak cukup. Perlu juga ada outward mindset itu. Sebagai contoh lah, orang ini ada growth mindset. Ia mau mengembangkan dirinya, berusaha bergigih-gigih. Tapi dalam proses mengembangkan itu kadang-kadang ia lupa yang orang sekeliling ini wujud. Jadinya mungkin ada ketika ia boleh membuat keputusan yang mungkin tidak etikal. Memajukan diri, tapi siapa yang kena? Orang sekelilingnya. Itulah yang pentingnya outward sama growth mindset ini untuk belia. Dan sebenarnya mengapa mereka ni memerlukan sikap mental tersebut dalam konteks kerjaya? Sebab merubah gaya berfikir belia tentang kerjaya demi negara. Kalau hanya seorang mempunyai mindset macam itu, tapi orang sekeliling ini apa sebenarnya fungsinya? Jadi ianya akan dibawa bersama dengan orang di sekeliling kita ni. Jadi mengapa sebenarnya mereka ni memerlukan sikap mental yang ada seperti yang Tuan katakan tadi itu? Alhamdulillah. Secara generalnya growth mindset tu yang kita tahu sudah penting lah. Pasal orangnya ada growth mindset ni, ia cenderung menerima cabaran. Dan yang paling penting kalau diorang lihat kegagalan itu adalah satu peluang untuk berkembang. Itu yang penting lah. Tapi saya mau beri tumpuan lagi arah outward mindset ini dari dua segi, iaitu negara dan juga pekerjaan, syarikat tempat kita bekerja. Jadi dari negara dululah. Pernahkah kita sebagai individu di mana saja berfikir yang adakah pekerjaan yang saya lakukan ini pekerjaan yang paling sesuai untuk memajukan lagi negara? Sebagai konteks lah, daripada Organisation Economic Cooperation and Development, lagi dikenali sebagai OECD, durang menyatakan dari statistik durang, 10 tahun yang lalu belia punya pilihan kerjaya ni dan pilihan kerjaya durang sekarang ni masih sama. Sebagai contoh, durang selalu memilih guru, peguam, banker, engineer dan sebagainya. Barang itu yang baiklah, tapi kita mesti ingat dunia ini sentiasa berubah. Dan dengan perubahan itu, kita pun harus turut
melihat apa lagi pekerjaan yang belum dilakukan di Brunei tapi Brunei memerlukan untuk memajukan kita punya negara. Itulah yang ke satu tentang kita punya perfikiran. Kemudian kan dengan negara itu juga kadang-kadang kita fokus ni pekerjaan kestabilan sahaja. Andang fahamlah kestabilan. Tapi kita mesti fikir juga kalau negara kita tu maju melalui pekerjaan dan sebagainya, semua orang akan merasai. Pasal akhirnya kita ni sebagai manusia hidup bersama-sama. Dan penting juga itu satu dari negara diri sendiri ya juga. Kalau kita pilih pekerjaan itu sebaik-baiknya pilih pekerjaan yang nilainya tu syarikat itu selaras atau selari dengan nilai kita sendiri. Okey. Pasal kalau nilai itu selari, artinya kita pun kerja senang. Stres pun kurang dan kita boleh lagi komitmen kita tu boleh lagi pada jangka masa yang panjang lah pada syarikat itu. Itulah dari segi negara. Okey. Jadi mungkin ada tambahan lagi atau daripada negara. Tambahannya? Dari tambahannya yang kedua tu lagi. Kalau kita lihat waktu kita memilih pekerjaan syarikat. Artinya dari ini kan selalu kita diwawancara oleh syarikatnya mengapa kita apply kerajaan ni. Selalu jawapan yang kena beritahu, aku mau belajar kita menimba ilmu. Okey. Alhamdulillah barang yang baik untuk menolong syarikat ini. Tapi pernah lagi sekali pernah kita mikir apa lagi yang boleh kulakukan yang boleh menolong syarikat ini maju ke hadapan. Okey. Pasal belajar semua orang boleh. Itu Betul. satu tu artinya niat untuk menolong itu bisa sudah alhamdulillah. Tapi cara kita menolong itu perlu juga dipertikaikan. Contohnya kalau saya mau menolong sahaja dari pembelajaran tapi indah diaplikasikan nada je gunanya kan? Betul. Itulah. Tapi dari segi itu artinya kan Okey. Kan, kan kalau macam orang kata ni, kalau tadi biasanya kalau kata ni dalam kerjaya kita ni, misal kata saya punya kerjaya sebagai juruhebah, apa antara yang dapat saya sumbangkan untuk negara, misalnya macam itu kan, dan juga dia kan macam kalau saya baru masuk di sini, saya ingin mencoba dan belajar, tapi apa sebenarnya sumbangan sebetulnya untuk negara dan apa yang perlu kita ni pelajari dalam pekerjaan kita tu? Cantik Puan. Itu yang saya akan cakapkan sebenarnya. Kadang-kadang kan kita ni cantik sudah mau menolong orang, mau menolong syarikat. Tapi selalu kita lupa macam mana menolong itu. Kadang-kadang kita ni, kadang-kadangnya orang ego lah. Aku mau menolong orang ni. Tapi yang patutnya kita lakukan adalah berkomunikasi sama entiti ni. Sama ada syarikat atau orang lain. Betul. Bagaimana kita harus menolong orang yang produktif. Contoh umum lah. Ini selalu kita dengar dari kursus active listening. Orangnya kadang-kadang orang mau kita mendengar sahaja. Mau meluahkan perasaan. Tapi baru saja bercakap, harus kita bagi solusi. Kadang-kadang tersinggung perasaan orang semata itu kan. Dan akhirnya orang itu pun payah juga keluar dari situasinya tu, situasinya tu. Sebab itulah kita mesti memikirkan entiti yang sebaliknya juga. Macam mana kita boleh menolong orang. Baik. Kesimpulan dari segi negara dan juga entiti-entiti syarikat ini, durang ini bukan sahaja fungsinya untuk menolong kita mencapai matlamat. Kita juga harus memikirkan tentang keperluan durang, cabaran durang dan juga objektif durang. Okey. Jadi di sini Tuan, sebenarnya selain beliau ini, siapakah pihak berkepentingan yang lainnya lah bagaimana mereka boleh menyumbang ni? Tentang siapa yang boleh menyumbang lagi, bagi saya semua orang lah. Semua orang. Semua orang. Tapi terutamanya dari segi pendedahan kerjayaan ni lagi penting. Alhamdulillah dari kami punya syarikat Mavens.life, kami telah baru-baru ini membuat program lah, menjalankan program. Program ini tujuannya mengubah sikap mental belia dan yang kedua membagi lagi pendedahan kerjaya. Alhamdulillah banyak dapat sokongan lah dari organisasi, contohnya Good Life Financial Planning, Majlis Belia Brunei, kemudian Borneo Twitchers, Trillions Farm, HANR Sendirian Berhad dan juga Pelita Coffee dari seluruh Brunei. Kecuali Kuala Belait lah.
Okey. Itulah alhamdulillah sokongan dari organisasi untuk bagi pendedahan kerjayaan ni. Tapi yang paling penting juga Aha. siapa yang selalu sama belia ni adalah perlindungan ibu bapa. Ibu bapa dan penjaga ni maksudnya. Okey. Jadinya kalau ibu bapa tu membagi sokongan lagi ke belia ni untuk mengubah mentaliti mereka lagi cantik lah. Tapi kadang-kadang kita ni terlebih orang reliant arah perlindungan. Betul. Aha. Alhamdulillah Indongan ni selalunya durang ni dia kira umur ke apa anak akan mensupport anak durang ni. Betul. Siapa yang dah mau melihat anak mereka berjaya ya? Oh, ya tak. Ibu bapa dan juga penjaga adalah antara pembimbing, guru pertama mereka dan tentunya pendorong semangat ya bagi para belia ini untuk membuat perubahan diri yang menjadi lebih positif ke depannya lebih baik lagi ya. Baik, di ujung wawancara kita pagi ini Tuan Zarif ya, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai mukadimah penutup ataupun pesanannya kepada para belia kita ni. Silakan. Alhamdulillah. Pesanan saya sama je lah. Masih lagi berkoneksi sama Indong. Alhamdulillah Indong kita menyokong kita tuan ni. Tapi hargailah sokongan durang itu dengan merubah mentaliti kita. Cuba sedaya upaya untuk berdikari dan mengembangkan diri, dan ingatlah perkembangan kita itu akan memberi impak orang lain dan negara kita juga. Okey, alhamdulillah. Itulah yang dapat kita bicarakan pada hari ini, merubah gaya berfikir belia tentang kejayaan demi negara, dan banyak faktor yang perlu kita ambil kira selain daripada kita sendiri yang perlu berubah, dan orang di sekeliling kita juga orang terasa kesannya, dan satu lagi adalah peranan ibu bapa juga untuk para belia kita ni. Apapun ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Muhammad Zarif Zahiruddin bin Haji Persedi Ahmad, Pegawai Pembelajaran dan Pembangunan yang sudah pun berkesedia bersama kita untuk edisinya kali ini ya, segmen Bicara Belia, merubah gaya berfikir belia tentang kerjaya demi negara. Sesuatu yang luar biasa dikongsikan pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita ada kesempatan di lain waktu lagi ni Tuan, mungkin dengan perkongsian tajuk yang lain lagi untuk kita ni bincangkan bersama ya. Jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan.